Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam vlog juga blog. Untuk hari ini, untuk edisi Kebun Lokal, hari ini kita akan berbincangkan mengenai home compost, yang mana kita kombinkan kompos dan juga tanaman dalam satu pasu. Ini pasunya. Okey. Jadi macam mana korang nak buat cara ni? Jom kita buat sekarang juga. Kita perlukan ini adalah balang. Balang ni balang kuih. Balang kuih ni kita perlu tebukkan dulu. Cara nak tebuk ni saya tak dapat nak tunjukkan sebab saya dah tebuk awal pula. Jadi bahagian yang perlu kita tebuk adalah ini lah. Bahagian ni tebuk belah bawah dan seluruh sisi ni kena tebuk. Daripada sini, sisi ni semua kena tebuk, dan belakang ni pun kena tebuk jugalah. Tebuk ni senang je, kita panaskan rod besi ke screwdriver je, kita tebuklah satu persatu. Dan pastikan masa kita tebuk tu struktur ataupun balang kuih ni punya binaan masih kukuh lah, masih kukuh boleh lagi. Jangan tebuk tanpa rapat-rapat, ambil jarak sikit. Jadi penutup ni jangan dibuang, kita nak guna juga. Alright. Okey, kemudian kita perlukan juga jaring ni. Jaring ni juga kita perlu tebuk dalam 1, 2, 3, 4, ada 4 lubang lah jaring ni kita kena tebuk. Kemudian kita perlukan kabel tight. Kabel tight yang saya gunakan dalam 250mm kalau tak silap, 250mm. Boleh beli dalam sebandel lah. Sebandel ni ada dalam 100 pieces. Ni kat Hardware boleh dapat. Kemudian kita perlukan nanti pasu. Dia untuk step yang kedua lah. Okay, step pertama ni, apa yang kita perlu buat adalah kita nak attachkan balang ni kepada bakul berjaring ni. Macam ni lah. Jadi kita nak attach tu, kita akan guna kabel tight. Okay, kita attachkan dulu balang dengan kabel tight ni. Ini adalah kegunaan dia bila kita buat lubang dekat bakul jaring ni dan juga bawah ni lah. Selain daripada lubang ni, kegunaan lubang ni juga nanti saya akan beritahu sebab apa kita melubangkan balang kuih ni. Okey, sekarang ni kita dah attachkan dia. Jadi akan ada lebihan kabel tight ni. Kabel tight ni kita tak nak jadi lebih-lebih ni, jadi dia tak akan kemas lah. Kita potong kabel tight. Potong dia. Potong kabel tight ni juga. Okey, keadaannya nanti akan macam ni lah. Belah dalam ni macam ni. Ini belah dalam balang. Mana? Okey, belah dalam balang. Ini belah dalam bakul berjaring. Jadi kedudukan je nanti akan macam ni. Ni kita tutup lah. Macam ni kedudukan dia. Okey, kita akan ambil pasu, letak dalam pasu pula. Ini pasu yang saya gunakan. Pasu ni make sure ada satu benda yang kita kena, yang saya perlu highlight kepada tuan-tuan puan. Ni adalah pasu lama saya dah. Saya dah gunakan pasu ni bertahun-tahun lah. Ni kebaikan kalau kita guna pasu tembikar. Sekarang ni pasu ni tak apa nak cunda. Jadi saya ambil lah untuk kita guna buat kita punya home compost hari ni. Okay, jadi kita kena make sure kan jaring yang kita beli ni, bakul jaring yang kita beli ni mesti fit dengan pasu yang bawah ni. Maknanya diameter bawah ni lah, diameter bawah ni dia mesti fit dengan kita punya pasu yang ni. Boleh kita boleh letak macam ni lah, letak cantik-cantik. Macam tu, ngam-ngam je kan. Jadi dia tak adalah bergerak-gerak sangat. Okey, sebab nanti nanti kita akan letakkan dengan dengan tanah lah sekeliling tong balang ni lah. Tong kompos yang ni kita akan letak dengan tanah, dan kita boleh tanam apa-apalah kat sini, apa-apa yang kita nak. Okey, jadi sekarang ni dah ada satu lagi. Kena make sure pasu korang ni ada lubang bawah dia. Ada certain pasu dijual tak berlubang. Kalau katakan korang beli pasu yang bukan tembikar, pasu plastik ke apa kan, boleh lubang kan. Tapi kalau macam beli pasu tembikar, make sure pasu tembikar ni dia di lubang, ada lubang lah, berlubang lah macam ni lubang ni. Sebab nanti setelah kita kumpul kompos yang banyak nanti tak dalam ni, nanti dia akan ada keluarkan liquid dia. Liquid dia sendiri. Liquid tu kita nak dia separate dalam pasu ni nantilah. Okey, kita masukkan tanah pula. Baik, kita masukkan tanah ke dalam pasu ni. Okay, bagi penuh-penuh lah tanah.
kalau tuan-tuan tengok, yang ini saya dah isikan dengan tanah hitam ni, tanah hitam. Tanahnya tanah campuran lah, bukan tanah hitam semata lah. Kemudian saya letak dia punya mulching ataupun dia punya mulsa ataupun bahasa Melayunya sungkup, dengan sungkupan daun kering lah. Kita letakkan ni. Jadi okey, ni sekarang kita punya level. Jadi kalau boleh biar tinggi lah, biar tinggi sikit, biar udara ni boleh keluar dan udara bawah boleh keluar. Dan bahagian bawah ni tadi macam saya kata, perlu pastikan air kompos ni keluar. Sebab bila kita membuat kompos, dia akan ada liquid tu kita tak nak dia terperam dalam pasu ni, akan merosakkan tanah ataupun menyebabkan tanaman yang kita tanam di sekitar nanti akan rosak lah. Sebab dia ialah air kita siram, lepas tu dengan air kompos tu pula. Sebab kompos ni macam mana kita tahu, dia aciding ataupun pH dia agak rendah. Dia berasid berbanding dengan apa ni, kalau katakan kompos ni memang, senang cerita, kompos ni pH dia memang berasid. Jadi kalau terlampau banyak asid, pokok pun, tak semua pokok boleh hidup lah. Itu satu benda. Okay, jadi kita dah siap dah masukkan tanah dalam pasu ni macam ni. Apa yang kita nak buat adalah kita nak transplant pokok-pokok yang ada. Macam hari ni saya nak penuhkan tepi-tepi ni dengan pokok rosemary saya. Pokok induk rosemary saya akan ambil sikit, kita buang yang macam ni lah. Macam daun ni kita buang dalam ni. Sebab ni dah kita nak mula kompos ni. Okey, ambil sikit tanah ni, jarakkan sikit, cocok dia. Okey, insyaAllah boleh tumbuh lah. Okey, sementara tu saya pun ada satu lagi pokok, iaitu pokok tomato. Pokok tomato saya nak letak pokok tomato saya dekat bahagian sini lah, bahagian sini. Okey, anak pokok tomato. Okey, ini anak pokok tomato saya dah boleh dialihkan. Mungkin korang tak nampak apa. Nampak ke? Nampak kan? Okey. Kita letak dengan hitam ni. Okey. Alright. Rosemary ni akan jaga tomato ni. Sebab rosemary ni akan keluar aroma yang cukup kuat. Jadi kita, kalau boleh, kita nak selang-selikan lah. Jadi sambil kita kompos, kita boleh tanam pokok juga. Ini sesuai untuk mereka yang ada kawasan yang sempit. Contoh macam apartmen, kondominium, tak ada tanah kan, kita tanam guna pasu. Ni pokok saya punya ni, pokok tomato saya. Okay, saya alih ke sini lah. Jadi dalam pasu ni nanti akan ada pokok tomato dan juga pokok rosemary. Okay, kita ambil lagi, saya letak pada 4 penjuru lah 4 penjuru. Rosemary ni kena ambil yang okey. Alright. Okey, kalau katakan macam ni, macam mulching untuk daun ni mungkin agak banyak, kita letak dalam kita punya tong kompos. Okey, dah boleh start kompos lah. Okey, letak sini. Okey, macam ni saya rasa macam banyak sangat, saya letak sini sikit. Okey. Tekan sikit bagi ke dalam. Okey, apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah menyiram. Siram pokok yang kita baru saja transplant ataupun baru kita alihkan ni dalam dengan air yang secukupnya lah. Alright. Okey, sekarang ni kita boleh tutup. Okey, sekarang saya nak cari ataupun bahan apa yang boleh saya masukkan dulu ke dalam saya punya tong kompos untuk hari ni. Aku je pergi dapur, jadi tengok tak banyak benda lah boleh kita komposkan untuk hari ni. Macam ni kulit telur. Kulit telur ni kita pecahkan sikit. Telur kita masukkan. Kulit telur lagi masukkan. Stop lagi kulit telur juga. Tu ni ada lebihan daripada apple.
buah apple yang tak habis dia makan. Okey, segala apalah yang boleh kita kompos sebenarnya masukkan. Oh ni, ada serbuk kopi. Serbuk kopi semalam ni, boleh komposkan. Okey, setelah kita masuk ke dalam ni, kita kena mampatkan kompos kita ni. Jangan biar dia macam ni lah. Yang dia biar macam katakan telur, kulit telur tu kan, jangan biar dia sebulat-bulat macam tu kan. Kita mampatkan dia ke dalam. Okey, mampatkan dia ke dalam ni, bagi dia pecah-pecah sikit. Okey, ni keadaan di dalam kompos ni. Okey, sebelum ni saya pernah tunjuk satu video berkenaan macam mana kita nak buat bokashi bran. Bokashi bran tu kita boleh buat lapisan yang pertama ke dalam ni. Nanti saya akan attachkan macam mana kita nak buat bokashi bran tu ke dalam video ni lah. Saya attachkan link Jadi tuan-tuan dan puan, inilah dia kita punya home compost yang kita boleh buat sambil kita buat kompos, sambil kita tanam pokok. Jadi apa lagi alasan untuk kita tidak berkebun, walaupun kawasan untuk kita berkebun tu sempit, ataupun kita ada rumah kita tak bertanah, ataupun duduk dekat tinggi-tinggi, tempat tinggi, kondo ke apa kan, semua boleh buat dengan adanya konsep kompos dan juga tanaman kita sekali kan. Okey guys, begitulah dia cara untuk kita membuat kompos dan juga tanaman bersekali dalam satu pasu. Jadi kita boleh buat sebagai home kompos. Jadi kompos kita boleh selalu jengah tanaman, kita boleh selalu jengah kita punya kompos. Kita jimat masa, kita jimat tenaga. Jadi cuma kita kena kawalkan dari segi untuk keazidan tanah sajalah. Sebab kompos ni macam biasa, saya pernah inform sebelum ni, kompos ni dia berasid tinggi dan kita kena hati-hati dari segi situ lah. Jadi kalau katakan nak jaga asid tanah, nak jaga asid atau pH tanah, mudah saja. Kita tambahkan abu kayu kalau nak guna cara organik, ataupun kita boleh guna Epsom salt untuk mengimbangi semula pH tanah. Okey tuan-tuan dan puan, semoga apa sharing saya pada hari ini membantu tuan-tuan dan puan untuk terus mempertingkatkan kualiti kompos dekat kebun dan juga di halaman tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkebun.